Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu qabla wa nastaghfiruka ya hayy ya qayyum. Salli wa sallim ala ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslah syu'un al-ummati wa farij anna humuma wal humuma ya hayy ya qayyum. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita dan Allah taala telah memilih kita semua dalam waktu yang umpama ini kita di dalam membicarakan ilmu Allah. Dan ulama mengatakan di antara amalan yang dikasihi oleh Allah adalah ilmu. Ilmu adalah berkaitan dengan belajar dan juga mengajar. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah memberi peluang kepada kita. Semalam minta maaf banyak-banyak kita tidak dapat menghadirkan majlis ilmu, dan ini menunjukkan bahawa kita ini lemah dan Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para pengikut pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada para habaib, para ulama, para pecinta ilmu, orang-orang yang beriman, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini tak lupa juga Ustaz ucapkan selamat datang kepada para jemaah di mana saja berada. Di mana saja berada, sama ada di dalam negara kita ini, di Semenanjung, di Sabah Sarawak, dan ataupun di luar padanya Singapura dan seumpamanya. Moga-moga semua mendapat rahmat Allah, mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung pembacaan kitab kita dan kita telah sampai pada muka surat 73. 73. Allah Taala telah memberi akal kepada kita. Dan apabila dengan akal itu kita gunakan dengan jalan yang sebenar, membawa kita kepada Allah Taala. Tetapi akal itu kalau digunakan akal kepada perkara yang tidak memberi kebaikan, maka jadilah kita orang yang lalai. Wa iyazubillah. Maka tidak sama orang yang lalai dengan orang yang berakal. Kerana sesungguhnya orang yang berakal ini mereka sentiasa ingat kepada Allah dengan akalnya, mereka gunakan akalnya, menggunakan akal sehingga dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi apabila tidak menggunakan akal itu, maka jadilah orang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak memikirkan apa yang sepatutnya dipikir. Yang sepatutnya dipikir perkara yang memberi manfaat kepada akhirat. Kerana akhiratlah yang akan mereka tinggal, akhiratlah yang akan mereka bawa. Tetapi kalaulah tidak digunakan akal tadi dengan jalan yang sebenarnya, maka memikirkan perkara yang tidak memberi manfaat pada akhirat, maka jatuhlah dia orang yang lalai. Maka Syekh Ibn Athaillah menggambarkan, membuat perbandingan mengenai orang yang berakal dengan orang yang lalai, dan apa tanda orang yang berakal dan apa tanda orang yang lalai. Maka berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, al-ghafilu idza asbaha nazara fima za yaf'alu wal aqilu yanzuru. Diguna fi'il mudhari' pula, bermakna mungkin kita baca semula, al-ghafilu idza asbaha yanzuru fima. Yang ni fi'il madi, fi'il mudhari'. Kita guna fi'il mudhari' lah. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru fima yaf'alu wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allahu bihi. Maksudnya,
Bermula orang yang lalai. Bermula orang yang ghafil. Ghafil ini orang yang lalai. Bermula orang yang lalai itu apabila berpagi-pagi ia menilai ia pada apa yang diperbuat. Menilai itu maknanya memikir ia. Dia memikir apa yang dia nak buat. Maka orang yang lalai ini dia fikir. Waktu datang kehidupan sehari-hari, setiap hari, setiap pagi dia fikir apa dia nak buat. Apa dia nak buat. Ini orang yang lalai. Maka manakala luput maksudnya, maka bertambah-tambah hatinya susah. Bertambah-tambah hatinya susah. Ini dia lalai. Orang yang lalai kepada Allah. Dan orang yang ghafil itu, orang yang lalai itu, menilai ia pada apa yang diperbuat Allah akan dia. Bukan orang yang ghafil itu. Mungkin salah tulis ni. Orang yang akil. Orang yang akil itu menilai ia pada apa yang perbuat Allah akan dia. Adapun orang yang akil itu dia berfikir apa yang Allah tetapkan pada dia. Apa yang Allah buat pada dia. Ini orang yang akil. Adapun orang yang ghafil, orang yang lalai itu, dia fikir apa dia nak buat hari ini. Itu perbezaan dia. Maka radalah ia pada barang yang datang daripadanya atasnya, dan apabila saja apa Allah Ta'ala tentu pada dia. Sama ada ditentunya itu nikmat, ataupun ditentu itu bala. Maknanya, dia tetap redha dengan Allah Ta'ala. Hanya bila datang nikmat, dia bersyukur. Bila datang bala, dia sabar. Dan apabila saja datang ketaatan, dia buat taat, maknanya dia bersyukur kepada Allah. Dan apabila dia buat maksiat, dia kembali kepada Allah taubat. Ini orang yang akil. Adapun orang yang lalai ini, dia ini apabila dia waktu pagi dia fikir apa dia nak buat. Apa yang dia nak buat. Maka dia pun berfikirlah. Boleh jadi dia berfikir hari ini berapa duit yang dia nak. Bagaimana perniagaan dia akan untung banyak. Ataupun dia fikir hari ini dia mesti dapatkan perkara ini. Hari ini dia nak pergi jumpa orang ni. Sebagai contoh. Hari ini dia nak jumpa orang besar. Pemimpin ke? Nak jumpa. Ataupun hari ini dia fikir dia nak buat sesuatu perkara. Dia nak dapatkan sesuatu perkara. Maka dia pun berfikir. Apabila orang yang lalai ini, apabila dia mendapat niqmah, dapat bala. Dia dapat bala. Bila sahaja dia fikir, apabila dia tak dapat apa yang dia nak. Dia berniaga hari ini, ingat-ingat kaya, ingat dah untung, rugi dia. Ingat rugi. Tiba-tiba jalan hari ini, dia dapat musibah. Dia pun dapat musibah. Maka dalam keadaan macam itu, bila dia dapat nikmah, dia dapat dia dapat ujian daripada Allah Ta'ala, maka dia tak dapat apa yang dia khendaki, dia marah. Dia marah, dia kecewa, dia sedih. Dia sedih, dia buruk sangka. Ini sifat kebanyakan orang. Dia sangka-sangka berniaga, tiba-tiba tak boleh berniaga. Marah dia. Marah, sangat-sangat marah. Sepatutnya dia dapat keuntungan, tiba-tiba orang tipu dia. Rugi dia, marah dia. Kerana dia sangka bahawa dia dapat keuntungan, tiba-tiba tak dapat keuntungan. Lalu, apa berlaku pada dirinya? Dia akan marah. Dia akan marah, dia akan sedih, dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Ini sifat kebanyakan. Sebenarnya sifat ini sifat orang yang lalai kepada Allah. Sebab itu kata ulama, orang yang ghafil ini adalah yang dimaksudkan dalam matan hikam ini, yang dimaksudkan di dalam matan ini, orang yang ghafil ini
adalah orang yang jahil kepada Allah. Dia jahil tentang Allah Ta'ala dan dia hanya bergantung kepada perbuatan dia. Aku berniaga hari ini cara, inilah apa ni, strategi, plan perniagaan dia. Tiba-tiba tak berjaya. Bila tak berjaya, dia kata orang ini tipu dia. Dia cuba dapatkan satu, dia dapatkan dan dia rasa mesti dia dapat. Tiba-tiba tak dapat. Bila tak dapat, maka dia pun kecewa. Bila kecewa, dia pun sedih. Dia pun marah. Dia merasa nak marah. Maka ini bukan sifat orang yang benar-benar beriman. Ini sifat orang yang ghafil, orang yang lalai. Kenapa? Kerana dia hanya melihat kepada perbuatan dia saja. Saya dah berniaga, sepatutnya saya dapat begini. Saya dah mohon, sepatutnya saya dapat. Saya dah dapat dah nama saya, tiba-tiba tak dapat. Ini patutnya saya dapat. Maka dia hanya melihat perbuatan dia sahaja. Dia tidak melihat perbuatan Allah. Itulah maknanya keadaan hari ini. Maka duduk kita dalam keadaan lalai dengan Allah. Lalu sedihlah kita. Dan ketika itu kita akan menganggap melihat makhluk. Contoh melihat makhluk, kita pun berkata, memanglah orang dengki pada kita, orang ambil apa ni, ambil hak kita, orang pun ambil bahagian kita. Maka bersedih itu tidak salah, memang itu sifat manusia. Tetapi yang salah itu bersedih lalu hanya bergantung kepada amalnya dan lupa kepada Allah Ta'ala. Itu kalau ketika dapat nikmah, dapat bala, dapat ujian. Dapat ujian. Dan apabila saja mendapat nikmat, dia suka. Allah, untung banyak sungguh hari ini. Dia suka. Dia gembira. Dia gembira, tapi dia lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah Ta'ala. Sabit sahaja dia ini maknanya bila sahaja dia dapat keuntungan, dapat kekayaan, gembira dia. Gembira dia lah, tetapi dalam keadaan itu dia lupa kepada Allah Ta'ala. Sepatutnya bila bertambah nikmat, bertambah ibadat. Tetapi kalaulah nikmat diberi, tidak berlaku pertambahan ibadah, ini tanda masih lagi lalai kepada Allah. Saya bukan tak semayang, Ustaz. Saya sudah semayang. Benar, sudah semayang. Tidakkah Allah menambah nikmat kamu? Ya, Allah Ta'ala tambah nikmat. Tetapi, adakah bertambah ibadat kamu? Ibadat semayang-mayang kata, tapi taklah kata banyak ibadat tu. Hanya Alhamdulillah lah, kata ibadat tak tinggal. Ya, tetapi mengikut pandangan, masih lagi kamu jahil kepada Allah. Apabila saja kamu ini mendapat nikmat, lalu kamu lupa kepada Allah. Bila Allah Ta'ala tarik nikmat, kamu hanya sibuk duk salah ke orang saja. Maknanya orang buat khianat saya dah nak buat guana. Orang ambil hak saya buat guana. Lelek-lelek dah orang Terengganu kata. Maknanya terang-terangan dah hak saya. Tapi tak dapat. Itulah kata orang ambil bahagian saya. Maka ini adalah orang yang jahil kepada Allah. Tidakkah kamu melihat bahawa Allah lah yang menentukan segala-gala? Maka kita kena terima. Itu bahagian kita. Itu bahagian kita. Dan itu sudah tidak ada lagi bahagian kita. Maka kita kena terima. Maka inilah sifat kebanyakan boleh jadi berlaku pada diri kita. Apabila mendapat saja ujian bala, kita jadi kecewa. Kita sedih, kita marah. Lalu kita lupa bahawa itulah yang Allah tentukan bagi kita. Dan bila kita dapat nikmat, Allah gembira sungguh kita. Tapi kita tidak tambah ibadat. Kurang ibadat kita kepada Allah. Maka ini duduk di dalam kejahilan, dikira orang yang lalai kepada Allah. Adapun orang yang akil, orang yang berakal. Orang yang berakal, dia fikir apa yang Allah lakukan pada dia.
apa yang Allah akan tetapkan pada dia. Dan apabila dia mendapat nikmah, dia dapat bala, maka dia sabar, dia redha, dia sangka baik dengan Allah. Ini sifat orang yang berakal. Sifat orang yang berakal apabila mendapat ujian daripada Allah, dia sabar yang pertama. Yang kedua, dia redha, dia tahu ini ketentuan dia. Yang ketiga, dia bersangka baik dengan Allah. Seperti dia berkata, Allah menetapkan yang baiklah tu. Allah nak beri lebih baik lagi daripada itu. Itu sifat orang yang dikira orang yang berakal. Orang yang berakal. Jadilah kita orang yang berakal. Fikir apa yang Allah tetapkan pada kita. Adapun kita nak buat tu, kita serah pada Allah. Apa yang Allah nak tentukan kepada kita. Tapi bila kita dapat saja ujian, maka sabarlah. Kerana apa? Kerana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ini, Allah Ta'ala beri pahala tak terkira, tanpa hisab. Jadi dia sabar. Kemudian dia redha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha. Dia redha pada Allah, lalu Allah meredai dia. Maka dia kena redha segala ketetapan Allah. Dan yang ketiga, dia bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Ini sifat orang yang berakal, akil. Orang yang akil ini adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengetahui akan kebesaran Allah. Allah lah yang menentukan. Jadi dengan sebab itu dia tahu, ini daripada mana? Ini daripada Allah Ta'ala. Ini ujian Allah Ta'ala. Maka bila dia tahu ini ujian Allah Ta'ala, dia redha. Dia sabar. Dan dia tahu inilah ketetapan Allah Ta'ala. Jadi bila dia tahu ini ketetapan Allah Ta'ala, maka dia meredai. Baik, contoh. Contoh dia, ni contoh saja. Ini contoh masih lagi duduk dalam lalai, masih lagi duduk dalam jahil. Seperti apa? Seperti bila Allah memberi nikmat kepada dia. Umpama berupa harta benda, dia kaya. Maka dia menjadi orang yang pemurah. Tetapi pemurah pada diri dia. Pemurah pada diri dia. Macam mana pemurah pada diri dia? Kalaulah dikatakan bahawa dia ini, kalau dikatakan bahawa dia ini nak belanjakan duit pada jalan Allah. Untuk diri dia. Untuk diri dia. Nak beli, nak beli pakaian. Pakaian mahal-mahal. Dia tak sayang. Dia pemurah untuk diri dia. Harta kenderaan ke harta rumah, mudah je buat keluar harta benda dia. Tetapi untuk rumah dia mudah. Tapi untuk rumah Allah Ta'ala itu payah. Jadi itulah yang berlakunya. Bermakna apa? Masih lagi jahil. Kenapa begitu? Kerana dia masih lagi memandang diri dia. Allah, kita usaha. Bukannya senang kita usaha. Kita usaha nak cari harta bukan senang. Jadi banyak lagi benda yang kita nak gunakan. Maka dia jahil. Tidak, dia untuk diri sendiri tidak sayang. Tidak sayang keluarkan harta. Tetapi untuk agama terasa berat sekali. Masih lagi duduk dalam jahil kepada Allah. Ataupun ghafil, lalai kepada Allah. Bukan senang kita. Jadi begitulah. Para ulama' ni disedarkan kita. Kerana selama ini kita rasa kita sudah bagus. Jadi, dia pemurah untuk diri dia. Untuk diri dia, dia pemurah. Tetapi untuk orang lain, dia tidak pemurah. Dan maknanya, untuk orang lain. Ataupun dia pemurah. Memang dia pemurah. Tetapi pemurah bukan harta dia. Bukan harta dia. Dia pemurah harta orang lain. Bila harta orang lain dapat kumpul-kumpul, dia infak. Dia infak fisabilillah, dia infak. Tapi bukan duit dia pun, duit orang lain. Dia dapat orang lain. Harta dia, payah dia nak infak. Dan begitu juga dia suruh orang infak. Suruh infaklah kamu pada jalan Allah. Tapi dia tidak infak. Begitulah berlaku. Begitulah berlaku. Maka
masih lagi orang itu dikira lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka itulah perbezaan di antara orang yang lalai dengan orang yang berakal. Baik, kita tengok. Bermula awal khatir yang datang atas hamba itu, iaitu mizan tauhid. Apa makna awal khatir? Iaitu lintasan yang datang dalam hati tadi. Itulah mizan. Ya, mizan, timbangan tauhid. Maka, orang yang akil itu, apabila berpagi-pagi, awal khatir, awal lintasan dia. Awal khatir, iaitu lintasan yang datang atasnya, tadi, disebutkannya itu kepada dirinya. Kepada dirinya, maka berkata ia, apa yang ku berbuat hari ini. Maka iaitu istighfar pada takbir dirinya. Itu bukan orang ni. Ini khatir, awal khatir yang datang pada hamba itu, iaitu awal mizan. Orang yang ghafil, bukan akhir. Orang yang ghafil, orang yang lalai ini. Orang yang lalai. Awal lintasan dalam hati. Dia bangun pagi. Bila dia bangun pagi, dia pun fikir hari ini dia dapat berapa. Apa yang dia dapat hari ini. Itu yang dia fikir. Itu yang dia fikir. Dia memikir tentang takbir diri dia untuk mendapatkan sesuatu. Lalulah disebutkannya, diingatkan itu kepada dirinya. Berkata ia, apa yang kau berbuat hari ini. Maka iaitu istighal. Istighal ni sibuk pada takbir dirinya. Dia duk sibuk fikir dirinya. Dia istighal pada takbir dirinya. Jadi, dia pun fikir, hari ni apalah yang dapat. Banyak manalah yang dapat. Dia usaha atas dirinya tadi. Dia fikir usaha apa yang dia dapat. Contohnya, untuk mendapat rezeki. Maka ini yang dia fikir. Sebab tu oleh kerana dia fikir, dia buat rancangan perniagaan. Dia pun buat plan perniagaan. Ini dia panggil plan bisnes dia. Dia pun buat dah. Ini plan marketing dia. Dia pun buat begini-begini. Dia pun target lalu mesti dapat hari ni mesti dapat banyak ni. Mesti dapat banyak ni. Maka dia pun cuba usaha. Tiba-tiba bila dia berniaga, orang tak terima, orang tolak, dia pun mula rasa nak marah. Bahaya. Ini dipanggil orang yang masih lagi lalai kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana duk sibuk takbir diri dia saja. Hari ini aku kena dapat banyak ni juga. Hari ini aku kena cari juga. Hari ini aku kena begini juga. Begini juga. Maka dia kira orang itu disibukkan istighal dengan takbir dirinya. Dan ketika mana dia mentakbir diri dia, dia fikir aku kena dapat banyak ni, aku kena cari banyak ni. Dan hari ini dia duk fikir itu saja untuk mendapatkan ini. Maka ketika itu dia tidak memandang kepada Allah. Dia tidak memandang kepada Allah. Yang Allah lah yang memberi rezeki. Orang-orang saleh lain, walaupun dia tidak ada harta, dia susah, dia berniaga, dia bekerja, tapi dia doa. Hatinya dia fikir, banyak mana Allah beri rezeki aku. Alhamdulillah. Kalau ada, tak ada, sudah. Dia memikirkan apa Allah nak beri pada dia. Ini orang yang akil. Tapi beza dengan orang yang ghafil, dia fikir, hari ni siapa yang nak beli dengan dia? Siapa banyak mana dia dapat? Banyak mana dia dapat, bukan banyak mana Allah beri. Berbeza makna pemikiran, banyak mana Allah beri dengan banyak mana aku dapat. Maka banyak mana aku dapat itu dia panggil mentakbir diri, sibuk memikirkan tentang diri dia. Maka masuklah dia di kalangan orang yang lalai. Dan demikian itu kerana wujud lalainya daripada Tuhan. Bapa duk fikir gitu? Kerana dia ada lalai kepada Allah. Kata ulama, orang yang bekerja, orang yang mencari rezeki, orang yang mencari harta, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ni bahaya keadaan yang pertama. Dia merasakan bahawa rezeki yang dia dapat, harta yang dia dapat daripada usahanya semata-mata. Kata ulama, orang ini kufur kepada Allah. Kata ulama, orang ini kufur kepada Allah. Sebila mana dia ini bekerja, dia ini berusaha,
maka dia dapat rezeki tadi dan dia melihat rezeki itu datang daripada dia semata-mata di atas kebijaksanaan dia. Contoh, jaga-jaga. Contoh. Contoh, dia belajar bersungguh-sungguh. Bagus belajar bersungguh-sungguh. Dia pun masuk periksa. Bila dia masuk periksa, dia pun dapat sijil, dia dapat keputusan. Keputusan periksa dia cemerlang. Dia dapat pelajar terbaik. Ini contoh saja. Dia dapat pelajar terbaik. Kemudian, dia pun dapat sijil. Dia pun dapatlah certificate. Maknanya dia dapatlah pengiktirafan. Akhirnya pun dia pun dapat kerja. Bila dia dapat kerja, dapat gaji mahal. Bila dapat gaji mahal, dia ini guna kebijaksanaan dia tadi semenjak daripada ilmu yang dia belajar. Syarikat tadi jadi maju. Syarikat tadi jadi maju. Bila syarikat tadi jadi maju, dengan sebab kebijaksanaan dia tadi, lalulah syarikat tadi mendapat keuntungan. Bila syarikat tadi mendapat keuntungan, maka dia telah melihat ini adalah usaha titik peluh dia. Daripada dia belajar dahulu, sampai dia dapat CJ, sampai dia bekerja bersungguh-sungguh, memajukan syarikat. Syarikat ini maju adalah disebab usaha dia. Ada kebijaksanaan dia, usaha dia dan juga dengan sebab. Maknanya, sebab kesungguhan dia dalam untuk mendapatkan apa yang dia kendaki. Maka dia merasakan bahawa rezeki yang dia dapat itu daripada usahanya sendiri semata-mata, maka ini orang kafir kepada Allah. Kufur kepada Allah. Wal'iyazubillah. Diceritakan di dalam kitab Minhajul Abidin. Cerita dalam kitab Minhajul Abidin, orang mati. Ada satu orang pencuri kapan. Pencuri kapan. Dia telah gali kubur, kalau tak silap 1000 kubur. 1000 kubur dia gali. Dia curi kapan. Dia kata orang nak mati tu, muka dia menghadap kiblat, tapi masa dia gali balik, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Maka dia bertaubat kepada Allah. Dia tanya guru dia, saya dulu masa zaman saya curikan kapan, saya gali-gali orang membelakangi kiblat. Mayat membelakangi kiblat. Maka guru dia kata apa? Guru dia kata, yang kebanyakan orang yang membelakangi kiblat itu, dia itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah kerana tidak yakin dengan rezeki Allah. Itu jaga-jaga. Maka yang pertama, merasakan rezeki itu daripada usahanya 100%. Dia lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah Ta'ala. Maka ini dikatakan orang ini kafir. Wal'iyazubillah. Syirik kepada Allah. Ada dua usaha. Satu usaha Allah, satu usaha dia. Syirik kepada Allah. Wal'iyazubillah. Yang kedua, rezeki yang dia dapat itu daripada Allah. Daripada Allah dan usaha dia. Ada dua. Daripada Allah dan usaha dia. Maka ini dipanggil fasik ataupun jahil. Maksudnya apa? Kerana ada lagi gantung pada Allah. Maknanya hanya dia bergantung begini. Kalau tak sabit usaha dia, Allah tak beri. Jadi Allah beri sebab dia ada usaha. Maka sabit Allah dan usaha. Maka ini jahil. Ini jahil dan ini fasik. Dosa juga. Orang yang beranggapan macam ini. Dan yang ketiga, inilah yang sebenar. Yang sebenar, rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah, usaha itu adalah asbab saja mendatangkan rezeki. Dan berpegang, Allah boleh memberi rezeki tanpa asbab. Allah boleh memberi rezeki tanpa asbab. Beza yang tadi. Yang tadi kata Allah beri rezeki sebab kena ada sebab. Tak ada sebab tak boleh beri rezeki. Maka dalam keadaan macam itu, yang tadi fasik masih lagi beriman. Tapi yang kedua, yang ketiga itulah yang sebenar. Maka ini
tanda orang yang berakal. Dia berpaling memandang kepada Allah. Jadi orang yang akil ini, lintasan hati dia, apa yang Allah Ta'ala tentu. Apabila sudah memikirkan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia, dia reda. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, apa dia? Allah Ta'ala telah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Maka ingat, itu perbezaan. Maka orang yang ghafil itu adalah manusia yang lalai kepada Allah Ta'ala, tidak mengikuti jalan Allah. Ini adalah disebabkan tauhidnya lemah. Lemah pegangan tauhid. Sebab itu kita kena belajar tauhid sifat 20. Belajar sifat 20 yang didatangkan oleh ulama Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari. Kita kena belajar sifat 20. Sifat 20 kita kena belajar dan kita kena faham. Dan kita kena ambil dengan orang yang alim dalam bidang tauhid. Kalau tidak, dia hurai kita punya kepala. Tak faham tentang kita. Maka, kenapa jadi begitu? Adalah disebabkan lemahnya tauhid. Lemahnya tauhid. Dan dikatakan bahawa dia lalai ataupun kadang-kadang dia jahil dalam bab qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, dia pun berfikir, apa yang saya nak buat hari ini? Fikiran dia, apa yang saya nak buat hari ini? Apa yang saya perlu kerjakan hari ini? Seolah-olah perbuatan dia itu tidak ada kaitan dengan Allah. Seolah-olah begitu. Sedangkan orang yang beriman, dia tahu, dia buat apa pun, Allah yang menentukan, bukan dia yang menentukan. Maka orang yang lalai begini, terutama pada urusan duniawi semata-mata, maka orang yang macam ini biasanya dia tidak akan mampu untuk menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, ataupun dia kadang-kadang tidak berjaya sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Ini orang yang lalai. Maka orang yang lalai ini hatinya sempit. Hatinya sempit kerana dia hanya berpegang pada perbuatan dia sahaja. Sedangkan semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kepada peniaga-peniaga, kalau rezeki kita kurang hari ini, kita kena radalah. Maknanya, macam mana? Allah Ta'ala tentukan begitu, kita kena rada. Dan bila kita rada, Allah beri yang lain, rezeki lain. Apa dia rezeki lain? Mungkin rezeki duit, harta benda kurang. Tapi Allah Ta'ala beri rezeki ketenangan hati. Tak apalah. Hati walaupun rezeki kita tidak banyak, tapi hati kita akan tenang. Bila kita memahami bahawa itu adalah daripada af'al Allah, daripada Allah yang maha pengasih. Ada pun beza orang yang berakal ini pula. Orang yang berakal kepada Allah Ta'ala, ialah orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah dan dia sentiasa jaga dirinya, jaga hubungan dia dengan Allah, dan dia sentiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia tidak lupa kepada Allah, walaupun di atas apa yang berlaku di atas muka dunia ini. Jadi di dalam hatinya dia akan terlintas apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka urusan-urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dia menimpa saja masalah-masalah, maka dia kembali kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang dia menjadikan Allah Ta'ala lah tempat pergantungan. Maka Syekh Abu Madian, seorang ulama sufi besar, Syekh Abu Madian ada mengatakan, berazamlah supaya kamu di pagi hari sebagai orang yang menyerah diri pada Allah. Bila datang waktu pagi, kamu kena berazam. Biar kamu menjadi orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan memandang kamu dengan pandangan kasih sayang. Maknanya Allah akan merahmati kamu. Baik. Kenapa dia hanya memikirkan dia? Orang yang lalai ini kerana dia maknanya bergantung kepada perbuatan dia. Jadi itulah sebab dia memikirkan apa yang aku nak buat. Berbeza dengan orang yang akil. Orang yang akil, awal khatir yang datang atasnya dinisbahkan
perbuatan itu kepada Allah. Dia nisbahkan perbuatan Allah, maka berkata ia, apa yang diperbuat Allah kepada aku, maka iaitu menilik ia kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala nak beri pada aku. Maka akan barang yang datang atasnya, sama ada nikmat ataupun nikmah, bala ataupun ujian ataupun nikmat. Maka yang demikian itu kerana apa? Dia fikir gitu, kerana wujud akalnya dan sentiasa jaganya hubungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang macam ini, orang akil ini, apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Macam mana syukur? Apabila dapat nikmat, dia nampak, ini nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka hati dia iktiraf billah. Hati dia mengakui ini nikmat daripada Allah. Maka nikmat dia menjadi bersyukur dengan hati. Hati dia tengok, oh Allah memberi nikmat. Bila dia tahu Allah Ta'ala beri nikmat, dia akan bersyukur. Kerana apa? Dia tahu yang memberi itu Allah. Siapa Allah? Tuhan yang Maha Agung. Maka dia membesarkan Allah. Alhamdulillah, Allah bagi pemujur. Macam contohlah. Contoh kita kata beginilah. Kalau kita diberi satu pen, sebatang pen. Sebatang pen. Siapa yang beri? Satu orang ulama besar yang beri. Maka kita tak tengok dah pada pen tu. Kita tengok pada tuan yang beri tadi. Allah, dia kata gembiranya kita. Padahal pen tu murah je. Contohnya, pen harga 10 riyal saja, 5 riyal saja. Maknanya. Tapi oleh kerana pen tu harga RM5 je. Tapi yang beri tu siapa? Yang beri tu adalah satu orang ulama besar. Oh, kita pun sangat gembira. Kita pun rasa gembira. Kita tak fikir dah pen tu berapa ringgit. Dapat banyak tu pun tak apa. Pen 5 riyal pun tak apa. Yang penting yang beri tu ulama. Padahal kawan kita beri pen 10 riyal harga. 50 riyal harga. Tapi tak gembira mana macam kita dapat ulama. Kenapa? Kerana kita membesarkan yang memberi. Demikianlah, bilalah kita membesarkan Allah Ta'ala yang memberi nikmat, kita tak kira lah Allah Ta'ala beri banyak mana pun kita. Kalau Allah Ta'ala beri sikit, sikit lah. Allah Ta'ala beri banyak, banyak lah. Begitu. Ada orang main tanya ke, ada ustaz macam mana PKP ni? Serah je pada Allah nak buat mana. Ada, tak ada, sudah. Yang kita dapat makan, sudah. Atas muka dunia ni kita dapat makan, kita dapat ibadat, sudah. Hanya kita tak ada fikir. Kita tak ada fikir nak bayar kereta. Kita tak ada hutang kereta. Ada kalau hutang pun, ada sikit-sikit gitu sajalah. Kita tak ada fikir nak bayar rumah, bagi kita tak ada hutang rumah. Maknanya, tapi kita bersyukurlah apa-apa Tuhan nak bagi, alhamdulillah lah. Apa yang saja Allah Ta'ala bagi kepada kita, alhamdulillah. Kenapa? Kita kira Allah masih lagi memberi nikmat pada kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Maka bersyukur dengan lisan itu ucap alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, kemudian bersyukur dengan hati itu, kita mengakui bahawa itu rezeki daripada Allah, dan bersyukur dengan anggota itu adalah kita gunakan anggota tadi dengan amal soleh. Dengan amal yang soleh. Ingat kepada para jemaah, mana-mana yang diberi rezeki luas, jangan lupakan orang yang susah zaman sekarang ini, masa ini, lebih-lebih lagi di bulan Zulhijjah ini. Infaklah, tolonglah orang-orang yang susah di kalangan kita, agar mereka juga dapat sama-sama merasa apa yang kita rasa. Begitu. Kemudian dikatakan lagi, orang yang mengenal Allah, dia fikir apa yang Allah nak beri pada dia, maka dia tahu ini perbuatan Allah. Dia pun menilai ini daripada Allah, menentukan. Bila Allah yang memberi, maka dia pun tengok. Tak kira lah sikit ke banyak, dia akan menerima. Kerana apa? Kerana dia hatinya dah bergantung, ingat kepada Allah. Maka kata Abdul Wahid Ibn Zaid radhiyallahu anhu, bermula redha itu pintu Allah yang amat besar. Dan boleh istirahat, kerehatan. Kerehatan segala orang yang abid, orang yang ahli ibadat dan merupakan syurga dunia. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Inilah dikatakan pintu yang besar untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Redalah. Sebab itu Allah mengatakan, sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan aku, sesiapa yang tidak sabar dengan ujian aku, patutnya dia kena sabar.
sesiapa yang tidak syukur dengan nikmat aku. Carilah Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala suruh kita bila dapat nikmat syukur, bila dapat ujian sabar, bila mana sahaja Allah Ta'ala memberi kepada kita, kita kena ingat itu takdir Allah. Takdir Allah. Maka dengan sebab itu, redalah kepada apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan kerana itu kewajipan kita, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan reda dengan kehendak Allah ni dipanggil pintu gerbang Allah yang Maha Agung. Orang yang reda kepada Allah, dia akan masuk pintu gerbang Allah yang Maha Agung dan merupakan pintu ketenangan. Pintu ketenangan jiwa orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh dia reda apa yang Allah Ta'ala nak bagi, itulah pintu ketenangan. Sebab pintu itulah pintu gerbang syurga. Maka kalau mau masuk syurga, maka kena redalah. Redalah di atas apa yang Allah Ta'ala berikan di atas muka dunia yang fana ini. Sebab itulah apa kata Wahid tadi. Wahid bin Zaid mengata apa? Ar-ridha babullah azam. Wa mustaraha abidin wa jannatu dunya. Reda, iaitu reda di atas segala kehendak Allah, itulah pintu gerbang Allah yang Maha Agung. Dan itulah tempat rehat bagi hamba-hamba. Bila dia reda, dia akan rehat hatinya. Dia tidak susah. Orang lain dapat rezeki banyak, dia tak dengki. Orang kita ni begitulah maknanya. Jangan dengki dengan orang. Orang yang dengki ini tanda hatinya berpenyakit, hatinya rosak. Kalau orang itu dapat rezeki lebih, kita bersyukur. Kerana itu pemberian Allah kepada dia. Kita tumpang gembira. Kalau orang itu, dia tolong orang, lalu orang pun sanjung dia, kita gembira, jangan kita keji dia pula. Jangan kita tuduh dia pula. Jadi bila kita tak ada rasa, tak puas hati dengan orang, tak ada, semua kita rasa puas hati, maka hati kita akan tenang. Bila hati kita tenang, kita tak tengok orang dengan perasaan benci. Kita tak tengok orang dengan perasaan dengki. Kan kita tenang hati bolehlah menjadi kita mudah nak beribadat. Mustarahal abidin. Jadi rehat bagi orang-orang yang abidin. Dan bila kita duduk atas muka dunia, kita tak susah. Sebab tu dipanggil jannatud dunia. Jannatud dunia ini reda. Reda ini membawa kepada syurga di atas muka dunia. Sebab apa? Sebab hati tenang, bahagia sahaja. Ingat, kalau orang itu, maknanya sentiasa menyatakan buruk pada seseorang, itu tanda hatinya tidak tenang. Itu tanda hatinya tidak tenang. Maka dalam keadaan macam itu, jadilah kita orang yang menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dan kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, telah berpagi-pagi aku dan tiada bagiku suka melainkan dalam tempat jatuh takdir. Setiap hari yang aku lalui, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, setiap hari yang aku lalui, aku suka mengikut apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada aku. Apa-apa yang Allah Ta'ala lalui. Allah yang kita lalui tadi, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sudah menyerahkan diri kepada Allah, maka hati tenang. Hatinya tenang sahaja. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh kepada kita sentiasa memikirkan Allah. Maka ulama mengatakan bahawa tentang perkara dunia, kita jangan banyak fikir. Tetapi tentang akhirat, kita kena banyak fikir. Banyak fikir ibadat. Adakah diterima oleh Allah ataupun tidak. Fikir maksiat. Adakah kita ini diampunkan dosa ataupun tidak. Fikir kematian. Adakah kita ini dapat husnul khatimah ataupun tidak. Fikir selepas mati. Dapat azab ataupun dapat nikmat. Maka istighal pada perkara itu adalah perkara yang baik. Itu orang yang berakal. Maknanya. Tetapi kalau istighal sibuk dengan memikirkan yang lain daripada orang yang lalai. Sebab itu ketika mana ditanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang bijaksana? Rasulullah mengatakan, Al-kayyisu
man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Maka orang yang bijaksana itu adalah orang yang bijaksana adalah orang yang berfikir, menghitung akan dirinya. Jadinya setiap hari, setiap pagi itu setiap hari, kamu ini setiap hari, setiap pagi, kamu kena fikir. Apakah maknanya yang kamu nak melakukan ibadah kepada Allah, dan kamu kena serah kepada Allah apa yang Allah nak beri kepada kamu. Apa yang Allah Ta'ala nak beri pada kamu. Maka bila kamu ini duk fikir apa yang Allah serah, Allah beri pada kamu, dan apa yang kamu nak melakukan amal ibadat kepada Allah, maka moga-moga Allah Ta'ala mengasihi kamu. Lalu dikatakan bahawa mudah-mudahan menilai ia kepadamu, maka memberi rahmat ia kepada kamu. Dan di antara jalan nak dapat rahmat, antara jalan nak mendapat rahmat Allah Ta'ala, yakni memikirkan maknanya apa yang Allah nak berikan kepadanya, dan juga bersiap sedia untuk menjadi orang yang sabar, sabar di atas ujian ataupun syukur di atas nikmat. Berpagi-pagi dia serah diri pada Allah. Ini tanda sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan kalau kita diuji oleh Allah, macam rezeki kita sempit contohnya, cari kerja pun tak dapat, harta kita pun semakin berkurangan. Maknanya usaha dengan usaha, cari jalan, cari mana kawan-kawan yang beritahu kalau ada kerja kosong, ataupun fikir apa yang kita nak berniaga betul. Kita boleh fikir sebab kita ini nak menjalani kehidupan, tetapi dalam waktu yang sama kita kena muhasabah. Ingat para jemaah, menarik kita ini nak dapatkan rezeki dua jalan. Ada jalan zahir, ada jalan batin. Apa je jalan zahir? Jalan zahir itu jalan kita bekerja. Jalan kita bekerja itu jalan dapat rezeki. Apa jalan batin, Ustaz, dapat rezeki? Jalan batin dapat rezeki itu kita beribadat. Tidakkah disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Jalan keluar. Maknanya kita pernah rasa kesempitan hidup. Mencari wang, duit pun payah. Tapi kita dapat daripada guru kita, dia suruh apa? Dia suruh jaga sembahyang. Pastikan sembahyang 5 waktu di awal waktu. Di awal waktu. Jaga sembahyang. Bila menjaga sembahyang, insya-Allah terbuka. Terbuka pintu rezeki. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa patutkah kita fikir apakah yang Allah mahu kita lakukan. Misalnya lepas ni apa Allah nak saya lakukan. Sekarang ini maksud yang dikatakan apa yang kita fikir terhadap Allah ni, apa yang Allah mahu kita lakukan itu sebenarnya kita ini menyerah kepada Allah apa yang Allah nak beri pada kita. Yang dimasukkan itu kita menyerah kepada Allah sama ada nikmat ataupun bala. Nikmat ataupun bala. Itu penyerahan. Kita fikir kita kena serah pada Allah apa yang Allah Ta'ala nak beri. Dan kita kena fikir pula, fikir mengenai apa yang kita nak buat pada Allah, iaitu ketaatan. Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dikatakan lagi. Dan adalah maksud demikian itu bahawasanya tiada bagi hamba itu sebab dalam maksiat dan tiada dalam meninggalkan taat. Dan tiada taksir, cuai dalam adab. Dan tiada di dalam sunnah. Maka, jikalau taksir halnya daripada yang demikian itu dengan kuasa yang tiada boleh menolak hamba itu akan dia. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang tadi berpagi-pagi
maka berpagi-pagi hendaklah dia ini memikirkan tentang taat. Maknanya tiada ada bagi hamba itu sebab di dalam maksiat ke. Maka dikatakan bahawa setiap pagi-pagi atau setiap apa yang dia lalui, tiada bagi hamba itu sebab dalam maksiat dan tiada dalam meninggalkan taat. Dan tiada taksir dalam adab. Taksir ni cuai dalam adab. Dan tiada dalam sunnah, maka jikalau taksir halnya pada yang demikian itu dengan sebab kuasa. Jadi dia kata berpagi-pagi seseorang tadi, dia kena usaha supaya tiada dia melakukan maksiat. Dan dia jangan meninggalkan taat. Setiap hari tadi, dia jangan meninggalkan taat. Walaupun dia kata apa yang Allah Ta'ala nak beri pada saya ni, saya serah saja. Oh, hari ni Allah Ta'ala bagi saya maksiat. Bukan begitu. Hari ni Allah Ta'ala bagi saya maksiat. Maknanya, ataupun hari ni Allah tak beri saya taat. Bukan menyerah diri. Itu serah pada Allah begitu. Tetapi mencari jalan supaya tidak melakukan maksiat. Dan juga tidak meninggalkan taat. Dan tidak taksir, tidak lemah, tidak cuai dalam menjaga adab. Ataupun jangan dikatakan tidak mengikuti sunnah. Jadi dimasukkan kita menyerah kepada Allah. Masuk menyerah pada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan juga dalam waktu yang sama, kita ini maknanya menyerah kepada Allah. Baik, andai kata kita dah serah pada Allah, kemudian apa yang kita nak ni tak dapat. Kita nak begini tak dapat. Maka di situ kita dapat faham bahawa tiada kuasa kita. Tiada menentu kita. Yang menentu kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan kata Syekh Abu Hasan. Kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, telah bertanya aku akan Syekh aku. Aku bertanya kepada guru aku. Daripada wirid segala orang yang muhakkik. Macam mana wirid orang yang benar-benar tahqiq pada Allah. Kadang-kadang kita terfikir juga kan. Ada satu orang ulama' dia khabar. Hendaklah kamu amal wirid ini. Esok dia bagi pula. Hendaklah kamu beramal wirid macam ini. Lama-lama bulan depan wirid lagi amalan zikir. Akhirnya tidak kita terfikir macam mana wirid orang ini. Wirid orang ini macam mana. Maka dikatakan bahawa, kita tengok. Aku telah bertanya kepada syekh aku, yakni guru aku. Daripada wirid segala orang yang muhakkik. Orang yang benar-benar tahqiq kepada Allah Ta'ala. Maka katanya menggugurkan hawa nafsu. Cara dia macam mana? Dia tanya mengenai orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala ini. Tentang wirid dia. Tentang perjalanan dia. Tentang amalan dia. Tentang rutin kehidupan dia. Mereka itu tidak mengikuti hawa nafsu. Mereka beramal tidak mengikuti hawa nafsu. Katanya menggugurkan hawa nafsu dan kasih akan Tuhannya. Kasih akan Tuhannya. Dan tertegah kasih itu akan mengerjakan kasih bagi yang lain yang dikasihinya. Dengan arti kata bahawa wirid orang yang muhakkik. Apa makna muhakkik ni? Muhakkik ni orang yang telah mencapai hakikat. Kita syariat pun tak lepas. Maknanya tarekat pun tak siapa. Orang yang telah melalui jalan syariat, kemudian mengamal, beriadah dengan jalan tarekat, sehingga dia mencapai hakikat. Ini dipanggil orang muhakkik. Maka orang muhakkik katanya, mereka telah menggugurkan nafsu. Mereka tidak mengikuti amalan mereka, tidak mengikuti awan atas nafsu. Kita ni kadang-kadang wirid ikut nafsu lagi. Untuk dapat ini, wiridnya ini. Maka wiridlah untuk dapat ini. Maknanya, masih lagi nafsu. Orang dahulu, orang-orang yang saleh, dia beramal. Biar dia beramal, dia mencari Allah. Allah beri waktu. Allah beri apa yang kesan daripada dia beramal, Allah beri.
Dia tidak mencari apa yang Allah beri. Kita ni mencari apa yang Allah beri. Maka masih lagi. Sebab itu mereka beramal, mereka serah pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Dan kasih akan Tuhannya. Dan mereka buat semata-mata kerana cinta pada Allah. Kenapa wirid mereka? Kerana semata-mata cinta kepada Allah. Bukan lagi ada nafsu. Orang yang buat kerana cinta ni tidak ada berat dalam amalnya. Amalnya tidak ada berat. Kerana cinta. Kalau orang bercinta kan macam-macam dia kata, lautan api sanggup direnungi, bukit sanggup ku daki. Maknanya, sanggup daki kerana cinta. Itu baru kerana cinta makhluk. Cinta Allah, cinta Allah begitulah. Sebab tu kita dengar kan, macam mana orang yang sembahyang, sampai sembahyang beratus rakaat. Ada yang sembahyang 400 rakaat. Ada yang sembahyang Sabit Al-Bunani sembahyang 800 rakaat. Satu hari. Dia minta, ya Allah, dalam kubur boleh tak sembahyang? Kalau dalam kubur boleh sembahyang, aku sembahyang peluk dalam kubur. Maknanya, 800 rakaat, tak letih ke? Tak tu. Tak, dia sudah cinta pada Allah. Ternyata sungguh, ketika mana dia mati, orang menggali kubur, ada benda jatuh dalam kubur dia. Maka, ada benda berharga. Orang tu pusing balik, pergi balik kat kubur Sabit Bunani. Gali-gali tengok Sabit Bunani duduk mayang dalam kubur. Begitu. Maka orang yang sudah mencapai hakikat, dia sudah tidak ada lagi takbir dirinya. Tak ada mikir dah apa dia nak buat, apa dah. Dia hanya serah. Yang dia fikir buat ibadat kepada Allah. Dan tertegah kasih itu akan mengerjakan kasih bagi yang lain yang dikasihi. Tidak ada yang dilakukan kecuali hanya untuk Allah. Bukan kerana yang lain. Tidak ada yang lain dapat. Tidak ada yang dilakukan untuk selain daripada Allah. Kerana apa? Kerana bila sudah cinta kepada Allah, tidak ada lagi cinta yang lain. Tidak ada lagi cinta yang lain. Baik, faedah. Ketahui olehmu bahawasanya tuntut segala orang yang zahid. Orang yang zahid dengan zuhudnya. Apa makna orang yang zahid? Orang yang zuhud. Bagaimana orang yang zuhud? Orang yang zuhud itu tidak melihat kepada apa yang dia ada. Walaupun dia ada harta, dia tak pandang pada harta. Dia melihat kepada segalanya milik Allah. Dan apa-apa yang ada itu dibelanjakan pada jalan Allah. Bukan untuk dirinya. Maka orang yang zahid dengan zuhudnya itu balas. Ketahui olehmu bahawasanya tuntut segala orang yang zahid dengan zuhudnya itu balas. Dan tuntut segala orang yang abid dengan ibadahnya itu pahala. Maka orang yang abid tadi, orang yang zuhud tadi, dia tuntut balas. Balas di antara dengan zuhudnya tadi. Dan tuntut segala orang yang abid, mencari orang yang abid tadi dengan ibadat tadi pahala. Pahala. Dan keduanya itu baginya itu wujud dan iradah. Iradah ni kehendak. Wujud dan iradah, maka keduanya itu terhijab daripada hak Allah. Masih lagi terhijab dengan hak Allah Ta'ala. Dengan menilik kepada dirinya. Menilik pada dirinya dan amal. Masih lagi memandang kepada amalnya itu. Maka iaitu lia daripada tiap-tiap sesuatu. Dengan wasita perantaraan terhijabnya. Terhijabnya daripada musyahadah tauhid. Masih lagi ada sesuatu. Masih lagi ada sesuatu pada dirinya. Apa yang dia nak? Masih lagi ada kehendak diri. Apa kehendak diri? Kehendak diri nak pahala. Tidak tulus lagi, tak bersih lagi, ada lagi terhijab. Maknanya, orang yang ibadat itu, dia beribadat, ada lagi kehendak dia. Apa lagi kehendak dia? Dia masih lagi fikir pahala. Tak sampai lagi Allah, dia fikir pahala. Maka terhijab lagi. Itu orang ahli ibadat tu. Mana orang yang ahli ibadat? Orang yang ahli ibadat, dia duk mikir pahala. Maka terhijab lagi dengan Allah. Daripada hak Allah Ta'ala. Dengan menilik kepada dirinya.
Menilik dengan dirinya dan amalnya. Dia tengok dirinya apa dah? Dirinya boleh, aku sudah semayang, tahajud, aku sudah baca Quran, aku sudah berzikir. Maka memikir dia betapa besarnya pahala. Orang dia zikir bulan Zulhijjah. Ada zikir yang Ustaz bagi kan? La ilaha illallah adada layali wad duhur. Adada layali wasyuhur. Adada amwajil buhur. Ya, la ilaha illallah mengikut bilangan ombak di lautan. Mengikut bilangan malam dan siang. Maka berzikir dengan bilangan. Lalu memikirkan, aku sudah berzikir ni banyak pahala aku. Aku sudah berzikirnya, banyak mana Allah Ta'ala beri pahala aku. Maka memikirkan pada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya seseorang tu dia fikir, kalau aku buat gini, aku dapat ni. Kalau aku buat ni, aku dapat ni. Masih lagi memandang kepada diri. Masih lagi. Maka katanya, ia masih lagi terhijab. Terhijab, iaitu lia pada tiap-tiap satu dengan wasitah. Dengan ada perantaraan. Seperti pahala. Maka terhijab daripada musyahadah tauhid. Terhijab daripada memandang ketauhidan pada Allah. Yang sepatutnya mencari Allah Ta'ala semata-mata. Ini orang muhakkik. Maka mereka itu tiada memandang akan sesuatu terbit daripada hakikatnya. Itulah yang sebenarnya orang-orang yang mencapai hakikat. Dia fikir Allah. Jadi serah pada Allah. Ini orang yang berakal menyerah pada Allah. Dan hanya saja memandang mereka akan dia dengan dirinya. Dirinya. Dan kerana inilah lia mereka itu. Daripada sesuatu itu. Dia fikir dirinya saja. Maka lia dia dengan Allah. Sebab itu orang-orang yang sampai kepada Allah, dia memikirkan Allah Ta'ala. Memikirkan Allah Ta'ala, dia tidak memikirkan apa yang Allah nak beri pada aku. Dia memikir apa yang aku dapat daripada amal aku. Apa yang aku dapat daripada amal aku. Itu yang dia fikir. Tetapi orang-orang yang akil, orang yang mengenal Allah, dia serah pada Allah apa yang Allah Ta'ala nak beri. Sebab tu dikatakan ada satu orang dia beribadat. Dia beribadat. Allah Ta'ala hantar malaikat khabar ke dia. Dia tak masuk syurga pun. Maknanya. Lalu dia kata pada utusan Allah, malaikat tadi. Malaikat tadi menyupai manusia khabar. Aku ni utusan Allah. Allah Ta'ala kata mu beribadat pun. Allah tak masukkan kamu syurga. Tak masuk membuat syurga, masuk neraka. Dia tak kira. Dia tak kira dia beribadat ke. Lalu akhirnya datang utusan Allah. Kata pula, boleh dah masuk syurga. Dia beritahu, aku tidak kira apa yang Allah Ta'ala nak tentukan pada aku. Sebab aku sudah serah. Allah nak letakkan aku syurga ke, nak neraka, itu hak dia. Yang aku fikir ni hak aku pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, inilah hamba aku yang benar-benar mengenali aku. Maka ingat, kita berserah kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Dan sibukkan kita dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, sama ada benda yang kita nak, ataupun benda yang kita tambah, kita terima sahaja. Bila Allah Ta'ala beri nikmat, kita bersyukur. Bila kita nak tak dapat, kita kena rada. Kita kena rada. Inilah sifat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Maka demikianlah tanda orang yang lalai dengan orang yang berakal. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi para jemaah sekalian, itu saja yang dapat disampaikan. Maknanya, kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beriman. Jadi kesimpulan apa yang kita baca pada malam ini, orang yang lalai hanya berpegang pada dirinya sendiri sahaja. Dan hanya melihat kepada perbuatan dia lupa kepada Allah yang menentukan. Ini orang yang lalai. Orang yang berakal, dia berusaha seterus tenaga, dia rajin, dia bekerja, dia buat, tetapi batin dia, hatinya sentiasa ingat kepada Allah, dan dia menyerah kepada Allah apa yang Allah Ta'ala nak beri. Maka digalakkan kita ini berazam untuk melakukan ketaatan dan menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga ada satu doa
yang disusun oleh ulama mengatakan Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura wala astati'u an akhuza illa ma a'taitani. Maknanya wala taqiyya illa ma waqqaitani. Allahumma waffiqni lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amal fi ta'atika innaka zul fadlil azim. Panjang doa ini. Hanya kita minta pada Allah Ta'ala. Biarlah kita di waktu pagi hanya kita menyerahkan kepada Allah. Maknanya segala-gala kita serahkan kepada Allah. Kerana kita tidak mampu memberi manfaat diri kita, mudarat pun kita tak mampu nak jaga. Dan kita tak mampu kekalkan diri kita. Kita tak mampu menahan diri daripada kematian. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Dan akhirnya Ustaz nak pesan kepada para jemaah. Kalau boleh besok akad puasa belaka, puasa hari Arafah. Sesiapa yang berpuasa pada besok hari, 9 Zulhijjah, dia akan mendapat pahala seumpama dia berpuasa 2 tahun. Maknanya kalau boleh esok berpuasalah. Dan juga mana-mana yang ada harta, infaklah pada jalan Allah. Kerana besok digandakan pahala pada hari-hari yang lain berbeza. Jadi dengan sebab itu disuruh kita ini ambil kelebihan yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi kalau boleh berpuasalah besok hari, buatlah amal ibadat, beribadatlah kita di siang hari sebagaimana kita beribadat di 10 malam yang terakhir. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang soleh. Dan insya-Allah kalau diizinkan malam besok kita akan sambung lagi pembacaan kitab hikam kita ini. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.